Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasliqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kita sambung bacaan kita Munyatul Musalli pada muka surat 4, iaitu sambungannya nyatalah padanya itu segala haqaiq. Situ dah. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Nyatalah padanya itu segala haqaiq dan asrar. Nyatalah pada, yakni di dalam. Pada dengan makna di dalam. Nyatalah pada, yakni di dalamnya, di dalam sembahyang itu. Nyatalah di dalam semayang tu. Nyata gapo? Nyatalah segala haqaiq. Haqaiq ni jamak daripada haqiqah. Gapo haqaiq? Haqaiq ni ialah perkara-perkara yang sebenar. Tu haqaiq. Nyatalah di dalamnya, di dalam sembahyang itu. Nyata gapo? Nyatalah segala haqaiq, segala perkara-perkara yang sebenar, dan juga asrar. Gapo asrar? Yakni segala rahsia. Apa maksud? Tulis situ. Tulis betul kata nyatalah, saya tulis situ. Maksudnya ialah ketika sembahyang Allah Ta'ala
Allah Ta'ala akan campur, Allah Ta'ala akan campur bagi kita, Allah Ta'ala akan campur bagi kita perkara yang sebenar, perkara yang sebenar bagi nampak sebenar, dan yang salah, dan yang salah bagi nampak salah. Lagi pula Allah akan campurkan, lagi pula Allah akan campurkan rahsia ketuhanan, rahsia ketuhanan kepada hamba-Nya yang terpilih, kepada hamba-Nya yang terpilih. Itu maksudnya. Habis situ. Habis situ. Habis situ. Lagi dikata apa tu? Dikata teranglah pada, yakni di dalam. Teranglah pada, yakni di dalamnya, di dalam sembahyang tu. Teranglah di dalamnya, di dalam sembahyang tu. Terang apa tu? Teranglah, cemerlang. Gapo cemerlang? Yakni cerah. Itu makna cemerlang. Teranglah di dalamnya, dalam semayang tu, cemerlang, yakni cerah, yakni cerah segala cahayanya, cahaya semayang. Apa maksud? Tulis situ. Tulis betul kata teranglah di dalam semayang tu cerah segala cahaya, yakni Allah campurkan nur, Allah campurkan nur pada muka, Allah campurkan nur pada muka bagi orang yang sembahyang. Itu maksud dia. Tuhan campurkan nur, cahaya pada muka bagi orang sembahyang. Itu habis situ. Habis situ. Dan adalah padanya, pada yakni di dalam, dan adalah di dalamnya, di dalam sembahyang tu munajat. Gapo munajat? Tulis itu pula. Munajat tu gapo? Tulis itu. Yakni bercakap-cakap dan mengadu hal kelakuan diri, dan mengadu hal kelakuan diri kepada Allah. Itu makna munajat. Dalam semayang ni dia panggil munajat. Tempat munajat
hamba dengan Tuhannya, Tuhan bagi hamba. Dalam semayang ni dipanggil tempat munajat. Kita sebagai hamba dengan Tuhan, dalam semayanglah dipanggil tempat kita munajat. Gapo munajat? Tempat kita bercakap-cakap dengan Allah. Dalam semayanglah tempat kita nak mengadu hal kelakuan diri kepada Allah. Kerana manusia ni dia tak boleh lari daripada masalah. Dan bila kita ada masalah, memang kita manusia ni akan cari seseorang untuk kita ceritakan masalah. Kalau Pak Hakim ada masalah, cerita siapa? Maka sudah tentu kita ada seseorang untuk kita cerita, untuk kita luah. Tetapi persoalannya, adakah mereka faham apa yang kita rasa? Dia faham ke tak? Dia ni boleh kata sabarlah, nak buat guana. Dia kata sabar. Tetapi yang merasai kita. Kita ceritalah kepada siapa-siapa pun, selagi bergelar manusia, dia tak akan faham. Dia tak akan faham. Paling kurang, sabarlah. Biasa dia dah. Kita habis ring dah. Kita ada masalah tu, masalah ni, sedih tu, sedih ni. Kalau kita pendang seorang tu, rasa serabut benda ni. Kalau ni ada masalah, cerita siapa? Dengan apa? Orang puang dok cerita dengan orang puang, dengan orang rumah dok cerita. Apa dok cerita dengan orang rumah? Ke dia belakang kau belai. Begitulah masalah ni, bukan semua perkara boleh kita cerita kepada orang rumah kita. Ada benda hak kita rasa benda ni kita perlu cerita kepada kawan kita lelaki. Dah apa tak cerita ke orang rumah, dia tak faham. Dia tak akan faham. Contoh ni, kalau abang pula, kalau ada masalah itu siapa? Saya rapat. Saya rapat tu lelaki puang. Tak apalah. Puang tu makna kata tempat kerja. Dia boleh faham lah maknanya. Takkan kita cerita ke dia? Memang kita anggap dia akan faham apa yang kita rasa. Betul. Mana kita pernah nangis sama. Mana kata kalau kita sedih, dia Allah nangis sama, nangis bersama, ketawa bersama. Gitu payah. Payah. Kita sebagai manusia ni, kalau kita ada sayang, satu benda kita kena ingat. Kita tak boleh nak meletakkan kepercayaan 100% kepada manusia. Sebab apa? Kerana rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebab itulah rupa-rupanya kita ni cari sesuatu untuk kita luahkan, sedangkan kita tahu mereka takkan faham kita. Betul Pak Hakim? Tapi dalam sembahyang, tempat kita bermunajat dengan Allah. Sebab apa tak dalam sembahyang? Dalam sembahyang tempat kita ngadu segala perkara. Dalam sembahyang, ni masalah kita manusia ni, Tuhan nak membong kali. Ada masalah, saing dulu. Tuhan hak ngelah kali. Kalau kata mayang hajat, hak ngelah kali. Kau sakit cari hospital tu. Tuhan hak ngelah kali. Habis ikhtiar dah hospital kata begini, hospital ni nak buat dah ni, tak ada harapan dah. Ngelah baru Tuhan. Mayang hajat, ngelah. Itulah manusia. Sebab apa tidak letak Allah nombor 1? Aku tak betul. Gitu tau. Warna tu, doktor kata tak ada harapan dah, hospital tu alik terang ada ikut kampung. Lepas tu pergi, kalau rumah, kayak ke ustaz terang mai hajat.
baru Tuhan ngelahkan ni. Sedangkan masalah datang dari Allah dan penyelesaian pun datang dari Allah. Maka dalam semayang ni lah tempat kita mengadu segala hal kelakuan diri kepada Allah. Dalam semayang ni tempat mana hak yang kita rasa tempat tu begitu rapat kita dengan Tuhan? Tempat mana? Sujud. Masa sujud tu kita cerita dengan ayat mulut dalam hati. Kita cerita dengan Tuhan. Dan waktu paling sesuai untuk kita bermunajat dengan Allah malam. Ketika manusia yang lain tidur belaka, kita bangun tengah malam, kita munajat dengan Allah. Yang paling nikmatnya ketika sujud. Allah, kita ceritalah, kita menangislah. Kalau kita ada masalah, seberat mana pun masalah, kita munajat dengan Allah. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk jalan penyelesaian. Pasti Tuhan akan tunjuk. Dan hati kita rasa tenang bila kita bermunajat dengan Allah. Yang tempat yang kedua paling seronok untuk kita bermunajat dengan Allah ketika berdoa. Ketika berdoa, kita tak perlu nada berdoa ni. Kita doa apa yang kita rasa dalam hati. Kita akan rasa puas hati dan kita rasa seolah-olah Allah mendengar luahan hati kita. Dalam semayang lah. Dalam semayang. Allah tu kata, kalau kita mikir masalah dah, kita mikir kita ada masalah dan memang kita berhajat sangat masalah kita ni dapat diselesaikan dengan cara kadang-kadang kita luah apa kita rasa, kadang-kadang kita buat sesuatu perkara agar masalah kita ni dapat kita lupakan. Betul? Ada kalau ada masalah, setengah orang dipendam. Dia akan buat satu perkara dengan asbab buat perkara tu dia dapat lupakan masalah. Lain orang lain cara. Setengah orang bila dia ada masalah, yang pertama dia akan berahi sangat. Setengah orang lah dia gengai, relax diri seorang patah. Sebab apa? Baginya bila dia ngai ni, dia dapat relax sikit atau fikiran dia yang dia rasa sedih, yang dia rasa masalah, bagi dia cukup. Dia ambil satu masa untuk dia menenangkan keadaan. Kena molek dia nak berseorangan, nak berseorang diri, dengan kadang-kadang duduk ngai, kadang-kadang ada pun duduk seorang kadang-kadang. Tetapi tak selesai nanti. Tak akan selesai. Pokok pakarnya Tuhan. Pokok pakarnya Tuhan. Tu dalam semayang tu lah tempat munajat hamba tu dengan Tuhan. Allahu Akbar. Habis itu. Kadang-kadang bila kita ada masalah, orang kohor tekan kita, desak kita, rasa rimah dah. Lepas tu bi ayat ni, mudah faham masalah aku, boleh hamba kapal gitu. Betul tak? Sebab apa kita luahkan pasal begitu? Apa jadi tu bi ayat gitu? Kadang mak itu nama nek mak tanya, mak desak, mak tu bi, mak tak faham. Apa bi gitu? Apa? Tadi tu bi ayat sebab apa? Benar tak tengok kita? Jadi macam nak sebab apa? Sebab apa? Dia ada masalah. Masalah dia dipendang, kadang-kadang dipendang, dia ada perkara yang dirasa benda ni tak dapat nak terima. Sebab apa orang lain suka sangat camik diri dia. Benar okey. Orang muda ni dia hati dia tu sangat sensitif. Kalau seseorang yang camik pasal hidup dia ataupun seseorang yang cuba kontrol kehidupan dia, dia akan serabut. Contoh, dia ni suka bersosial, kawan.
Kemudian kita nak sekat terus daripada kawang, jangan keluar malam. Mu mesti tubik kena pakai luar panjang, jangan luar pendek. Orang muda dia tak suka dikontrol. Dan setengah orang dia suka pendangkan masalah dia ni dalam hati, tak suka diluahkan. Bila dah dia awak tengah bermasalah, dia suka menyendiri. Betul Pak Hakim? Dia tengah kadang-kadang lepak dengan kawan-kawan pun, dia akan cuba nak mengembirakan diri, tapi tak boleh. Dia akan ingat masalah, dia akan menyendiri. Bila mak ayah desak tubik. Mak tak faham begitu sebab apa? Pokok pakai lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Dan setengah orang dia ambil tindakan yang kita royak dak munasabah sampai pekat minum arak apa dia. Bapa minum arak, aku stres. Dia fikir arak boleh menyelesaikan masalah dia. Dadah boleh menyelesaikan masalah dia. Dia silap. Pokok pakai Tuhan. Remaja yang bermasalah sebab apa? Dia lupa Tuhan. Kalau kita dekati remaja, dia akan cerita masalah sebab mak ayah dia cerai berat gitu begini. Pokok pakai sebab mak ayah dia ni gini-gini, dia stres, dia sokmo kurang perhatian, kasih sayang gitu, dia stres. Akhirnya dia cuba nak jadikan diri dia ni seorang yang happy dengan dia kawan begitu gini. Akhirnya terjebak dengan dadah, terjebak dengan arak. Pokok pakai lupa Tuhan. Kalau dia merasakan Allah itu sebagai Tuhannya dan dia meyakini Allah itu tempat untuk diminta segala hajat dan permintaan, pasti dia akan jadikan semayang tu tempat dia bermunajat dengan Allah. Dia akan mengadu segala hal pada Allah. Dia nak menangis, dia nak teriak dalam semayang tu. Depan manusia dia akan sembunyikan masalah dia. Sebab baginya manusia tak boleh faham jiwa dia, tak boleh faham apa dia rasa. Cukup baginya Allah sebagai tempat dia mengadu. Cukup. Setengah-setengah orang begitu. Habis. Dan jernih hatinya hamba. Dan jernih hatinya hamba. Dan sir. Sir ni kalau kita kira gak dipanggil patah hati. Sir ni patah hati. Dan jernih hatinya hamba. Dan sirnya hamba. Sir ni patah hati dipanggil. Dipanggil patah hati. Apa maksud jernih hati dan sirnya hamba? Tulis situ. Yakni sembahyang itu dapat menyucikan hati hamba. Sembahyang itu dapat menyucikan hati hamba daripada segala dosa dan juga segala sifat-sifat yang mazmumah. Tu sembahyang. Fahamnya, orang yang tidak sembahyang maka diri dia ni penuh dengan dosa. Adapun orang yang sembahyang, dengan sebab dia sembahyang itulah hati dia bersih daripada dosa dan bersih daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Sebab tu orang hak jenis sembahyang dengan orang yang tak sembahyang nisbah cakap lagu lain. Betul. Orang hak jenis sembahyang bang nisbah cakap lagu lain. Orang yang jenis tak sembahyang cakap lagu lain. Betul tak pakai? Orang hak jenis tak sembahyang
Kita tengok muka dia tu mendatangkan ketenangan ke atau berasa serabut? Serabut. Padahal saing kita muka putih. Kita ada masalah. Tengok dia pula hak jenis orang hak tak jenis, tak jenis dah semayang orang panggil. Jenis hidup dia ni mikir tubik pagi, balik petang cari bitih ya. Mikir hak tu. Nak kupu pitih banyak. Semayang tak fikir orang panggil. Tengok muka dia tu pun, walau putih macam mana pun, itu akan lahirkan ketenangan. Sebab apa? Diri dia itu bermasalah. Diri orang yang penuh dengan dosa, dia tak akan melahirkan ketenangan jiwa bagi orang yang melihat. Tapi orang jenis jaga semayang, walau muka dia hitam sekalipun, jaga semayang, kita yang ada masalah, tengok dia tu pun hilang masalah. Ada seorang ulama ni dia menetap di US. Kan US, United Kingdom. Dia ulama ni, dia dakwah dengan tikah laku diri dia. Dia hanya melazimi tiap-tiap lepas semayang, dia akan melazimi wirid, amalan-amalan berbentuk zikir. Tiap-tiap hari istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, kemudian tahlil la ilaha illallah 1000 kali. Lepas tu selesai daripada dia berwirid, dia bergaul dengan manusia macam biasa, tanpa menyebut sebarang dakwah agama, tanpa mencerita sebarang agama, tak cerita gapo-gapo. Kawan macam biasa. Nak jadikan cerita, satu ketika orang putih tengok muka dia, terus bertanya, siapa kamu? Padahal tak ditemu, siapa kamu? Dia katalah diri dia begini. Kata sebab apa? Sebab aku tengok mukamu, aku merasakan mukamu ni hilang masalahku. Apa rahsia kamu? Orang putih ni masalah. Tengok muka dia tu hilang masalah. Tanya, apa rahsia kamu? Dia kabur lah. Dia cerita, aku tak buat gapo-gapo, melainkan aku istiqamah amalkan wirid. Kemudian mereka cerita, minta ulama tersebut ajar cara dia. Akhirnya dengan cara sedemikian, maka orang putih tersebut berhijrah masuk Islam dengan sebab melihat muka saja. Orang muka orang tenang ni, kita bermasalah, tengok dia tu hilang masalah. Betul? Kena molek kita yang bermasalah, tengok dia pun nangis, kena molek. Sayang kita contoh, sayang kita mesti ada hak jenis panggil jenis warak lah, kita kira jenis jaga semayang contohnya. Temu dia ni senyum semua masalah. Kita ada masalah, ingat ke dia daripada jauh, senyum tu kita berasa nak berlari, nak peluk dia rasa. Betul tak? Sebab apa? Kita rasa seolah kita sedamai, kita rasa ketenangan jiwa. Tengok muka, cakap tak lagi, cakap biasa sahaja. Tapi nak royak orang jenis jaga semayang, hati dia bersih dari dosa. Setiap perkataan yang dikeluarkan itu bersih, sehingga tergesang di hati. Ni lebih orang jaga semayang. Allahu akbar. Tu jernih hati. Allah lebih situ. Dan ialah sembahyang tu perhubungan antara hamba dan Tuhannya bagi hamba, azza wa jalla. Gapo azza? Azza ni kemuliaan. Apa jalla? Jalla yakni kebesaran. Jadi sembahyang ni merupakan perhubungan antara hamba dengan Tuhan.
Kita tiap-tiap hari duduk berhubung dengan Allah Ta'ala mesti 5 kali. Mesti 5 kali berhubung dengan Allah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dipanggil 2, 4, 4, 3, 4. Ini nombor talian kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Kita kalau ada saing, kadang-kadang kita duk cakap dengan saing, duk telefon saing, sehari berkali. Kalau kita ada saing, kita WhatsApp ke dia, mesej dia, cakap dia, sehari berkali. Bukan seorang dua saing kita. Tengok pada handset tu, buka dia call penuh. Mamak dogo, buku berapa? Dak, mamak baik. Penuh tadi yang kita dengan orang. Tapi dengan Allah Ta'ala apa ni? Paling kurang 5 kali. 5 kali 2, 4, 4, 3, 4. Ini talian dari Allah Ta'ala. Sebab tu manusia ni, sesibuk mana pun manusia, mesti tiap-tiap hari kena berhubung dengan Allah Ta'ala 2, 4, 4, 3, 4. Barulah dia ada connection. Dia ada perhubungan dia, talian dia dengan Allah Ta'ala. Setengah orang dah cukup nombor, kena molek agak 4 saja. 4, 4 apa? 4 Zuhur, 4 Asar, 3 Maghrib, 4 Isyak, 2 subuh tak ada. Maka bila tak cukup nombor, tak ada connection dengan Allah Ta'ala. Bila tak ada perhubungan dengan Allah Ta'ala, mana mungkin Allah Ta'ala nak capakkan ke dalam hatinya kedamaian. Mana mungkin Allah Ta'ala nak capakkan ke dalam hatinya ketenangan, kalau tidak cukup nombor. Dia pun soal sebab apa hidup dia bermasalah, sebab apa gini, sebab apa gini. Jawab mu cek, mu connection dengan Allah Ta'ala cukup tak? Cek, tak ada connection dengan Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala nak menurunkan ketenangan, kedamaian di dalam hati bagi orang yang tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Semakin rapat kita dengan Allah Ta'ala, ingat satu, semakin rapat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, semakin banyak Allah Ta'ala uji dengan ujian. Sebab tanda Allah Ta'ala kasih kepada seorang hamba, dengan Allah Ta'ala akan menimpakan di atas seorang hamba dengan bermacam-macam ujian. Kita merasakan ujian ni satu benda yang menyusahkan kita. Kadang-kadang kita pun soal, sebab apa aku? Bapa aku? Jawabnya, itulah alamat Tuhan kasih, Tuhan sayang kepada kamu. Kita pun soal, sebab apa aku? Jawabnya, kerana Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kamu. Pandanglah di atas ujian itu, di sebaliknya tersimpan 1000 rahmat dan rahsia. Sabarlah ujian Allah Ta'ala. Kalau kita bersungguh di atas ujian, maka kita tak akan nampak hikmat dan rahsianya. Rupa-rupanya Allah Ta'ala menurunkan ujian. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak mengajar dan nak mendidik sesuatu atas diri kita. Contohnya apa? Contoh, kadang-kadang dalam kita duduk mengejar kekayaan, kerja pagi, petang, malam, cari pitih, terkadang Allah Ta'ala uji dengan ujian. Contohnya dengan anak sakit, dengan maknya sakit, kereta rosak, baru baki melepas rosak pula. Kita pitih banyak, tapi berasa serabut. Bank telefon, kad kredit tak bayar, kereta rosak, anak sakit, begitu berani. Kalau kita mengeluh, apa salahku? Kita pun soal, sebab apa aku? Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak mengajar kepada kamu
dalam kesibukan ingat Allah segala-gala. Kalau kita mikir, oh silap dia. Apa? Dia mengejar keduniaan tetapi tidak ada connection dengan Allah Ta'ala. Sesibuk mana pun kita, kalau tak ada connection dengan Allah Ta'ala, kejarlah duri macam mana pun, tak akan penuh rasa cukup. Orang kerja pagi, petang, siang, malam, dia nak sehari PT berapa juta sehari nak kerja. Ada orang sehari kerja boleh pendapatan sehari belah-belah ribu. Cukup tak? Tak cukup, pasal nak lebih dari tu lagi. Pokok pakar kalau dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kurnia, dia akan rasa cukup. Tu. Orang kerja dunia ni cukup tak rasa? Tak akan pernah cukup. Tanya dia, sedap tukar kereta. Kereta ada dah. Bukan kereta barang akan Ferrari, Lamborghini, nak lebih dari tu lagi. Sebab apa? Sebab memang sifat manusia yang mengejar dunia tak akan penuh kena erti kepuasan. Puasnya seorang manusia bila dia meletakkan Allah di hadapan. Orang yang ada hubungan hati dengan Allah Ta'ala, dunia ni dia akan pandang hanya sementara. Apa yang Tuhan kurnia dia akan terima. Sebab dia nak hubungan dengan Allah Ta'ala tidak terganggu gugat. Tapi ingat, orang yang nak menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala, Tuhan akan uji dengan kesibukan. Dalil, tengok surah. Dalil ni ujian Allah Ta'ala ni. Nak hampir diri dengan Allah Ta'ala, Tuhan uji dengan kesibukan. Sibuk apa? Bermacam-macam kesibukan. Orang yang berjaya tempuh kesibukan, dia akan merasai nikmat dia bermunajat dengan Allah. Dia akan rasa nikmat dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Bahkan dia terasa rindu saat-saat untuk bermunajat dengan Allah. Sebab apa? Sedap. Kita tak rasa sedar, tak tahu rahsia. Orang sanggup tak tidur malam. Sebab apa? Itulah dapat rahsia bermunajat dengan Allah. Dia rasa manisnya ada hubungan dengan Allah. Ini bagi orang yang hati sampai kepada Allah. Bagi orang yang bergelar awliya-awliya, mereka kasih akan Allah, mereka rindu nak berhubungan dengan Allah. Sehingga manusia ni tak peduli lah. Dia nak bergaul dengan manusia tak peduli dah. Dah sedap gaul dengan orang. Dia nak bergaul dengan Allah. Dia nak mengadu hal pada Allah. Dia nak bercakap dengan Allah. Bagi dia seronok. Dan kita kalau semayang semua tak best lah. Benar. Lepas semayang subuh tu tunggu pukul 8 duha pula. Duha pula buat 8 rakaat. Semayang hajar. Lepas semayang hajar buat semayang tu. Semayang ni sedap sih. Puas agak. Sebab apa? Sebab hati kita ni tidak terasa seronok berhubungan dengan Allah. Bagi orang awliya, mereka nak kehidupan 24 jam ni kehidupan beribadat pada Allah. Dia nak gitu sebab apa? Sedap bagi dia. Kita tak sedap. Semayang banyak serabut. Tak gitu. Terawih. Dok nanti kata lapang. Tu imam baca surah panjang sikit serabut tu. Betul. Bila nak kata bila nak rokok lah, nampak habis ke apa ke, serabut dah. Sebab apa? Tak terasa nikmat. Orang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dia tak peduli berapa rakaat sekalipun, semakin banyak di ibadat, semakin seronok hati dengan Allah Ta'ala. Ini ingat 2, 4, 4, 3, 4. Dipanggil apa ni? Dipanggil nombor untuk kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Itu hadis situ. Habis situ. Tengok pula buku surat 5. Kata Muhammad
bin Ali Turmizi. Boleh baca Turmizi, boleh baca Tarmizi, boleh baca Tirmizi. Tir. 3 baris boleh baca. Turmizi boleh baca, Tirmizi boleh baca, Tarmizi boleh baca. 3 baris buat pakai. Kata Muhammad bin Ali Turmizi. Siapa dia ni? Dia ni merupakan seorang ulama hadis. Kata Muhammad bin Ali Turmizi. Turmizi ni dinisbahkan kepada Tirmiz. Tirmiz ni salah satu daerah di Iran. Tirmizi dipanggil dinisbahkan kepada Tirmiz. Tirmiz ni salah satu daerah di Iran. Kalau kita ni nak nisbah orang panggil tempat yang kita duduk, nak bubuh di dalam nama kita boleh. Contoh, Pak Hakim nama apa? Nama sebenar? Cik Abdul Hakim Al-Buayayi. Boleh apa kata? Apa maksud Al-Buayayi? Nisbah kepada nama tempat Sungai Buaya. Satu daerah di Dengu. Boleh kata kita Al-Buayayi. Bukan buaya ni jadi orang panggil apa? Hak bukan buaya, hak apa? Hak duduk tekawet tu dah, bukan buaya tu. Buayayi yang nisbah nama Sungai Buaya. Apa sini panggil Sungai Buaya? Pakai orang lama apa? Apa sejarah ni? Bakih tu. Buaya-buaya. Apa? Masanya. Alah. Dulu siapa hak khamak kalau bak buaya? Aku tak apa tu? Mana kata hak sungai buaya, kena tahu sejarah Sungai Buaya ni. Baik. Kalau kita nak nisbah, kita ni duduk di mana tu? Di Al-Tempoyak. Lama. Muhammad Al-Azhari Al-Tempoyak ki. Boleh apa kita? Bapa Al-Tempoyak ki? Salah satu daerah di daerah Dungun, iaitu Al-Tempoyak. Ni Tirmiz ni salah satu daerah di Iran. Dipanggil Tirmizi. Tu. Dan ada juga ulama yang nisbah nama dia ni kepada pekerjaan keluarga. Salah seorangnya ketua ulama di Syria, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kenapa pakai As-Sabuni? Sabung. Pekerjaan keluarga buat sabung. Maka bubuh nama di belakang As-Sabuni. Dan kadang molek ulama bubuh nama dia ni terus kepada pekerjaan keluarga. Contoh Imam Ghazali. Al-Ghazali, setengah riwayat mengatakan Al-Ghazali ni dinisbah kepada pekerjaan ayahnya yang tenun kain bulu binatang. Bahasa Arab kalau pekerjaan yang tenun kain bulu binatang ni, pekerjaan tu dinamakan Al-Ghazalah. Maka nisbah pekerjaan ayah dia ni jenis tenun kain bulu binatang, lalu bubuh nama Imam Al-Ghazali. Walah nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Lepas ni bubuh Muhammad Al-Petroni. Muhammad Al-Petroni. Nah, kerja paminyo Petron. Boleh bubuh lah. Tu Imam Al-Petroni. Pelik lama. Ustaz mana ngajar ni? Ustaz Petroni. Ustaz Petroni ni pula. Ustaz je Petron. Imam ada Ustaz Azhari contohnya. Gitulah. Tu. Dah Ustaz Al-Antini dia ke? Kenapa Al-Antini? Ustaz Harupu Baranti Al-Antini. Gitu.
Al-Atini. Gitulah nak wayaknya gitu. Dah. Wayak ulama. Ulama tu dah. Apa kata Muhammad bin Ali Tirmizi? Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Ni nak wayak sikit. Kebiasaannya kita mendengar lafaz radiyallahu anhu ni ketika kita mendengar nama siapa? Nama sahabat. Dah guna pergi bebuh radiyallahu anhu kepada ulama. Ni nak bahas sikit. Malam ni habis sini dah. Baik. Dalam kitab syarah bagi matan Jauharatu Tauhid, kitab hak Jawi tu. Ada belakang tu ada. Kitab syarah bagi matan Jauharatu Tauhid, dak silap muka surat 3 dikata sunat kita menyebut lafaz taradi. Gapo lafaz taradi? Itulah radhiyallahu anhu, itulah apabila kita mendengar nama sahabat. Sunat kita menyebut lafaz taradi. Gapo lafaz taradi? Radhiyallahu anhu. Ya gini pakai. Kalau kita mendengar nama sahabat lelaki seorang, seperti kita kata kita mendengar nama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dia sahabat Nabi lelaki seorang, kita dengar sunat sebut radhiyallahu anhu kalau seorang. Kalau kita mendengar sahabat Nabi 2 orang dari kalangan perempuan, 2 orang sahabat Nabi dari kalangan perempuan, radhiyallahu anhuma. Obang lah. Kalau kita mendengar 2 orang nama sahabat Nabi yang lelaki, sunat sebut radhiyallahu anhuma juga. Nampak kena berhenti dulu, obang dah. Panjang perbicaraannya. Nak raya, adakah boleh kita menyebut lafaz taradi di atas nama ulama? Ni kita bahas mula, insya-Allah. Kita berhenti pada kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu. Kita tawakuf dulu bacaan kitab pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.